Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat, saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan seperti biasa setiap hari Isnin sampai hari Khamis saya akan go live di Facebook page Nizam Malik ni dan saya akan borak-borak dengan anda berkaitan dengan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, jadi kalau anda seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia ataupun anda yang bercadang nak menceburi dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia, anda boleh join sesi live saya. Okey, dan anda boleh mungkin tanya soalan kalau anda ada sebarang soalan berkaitan dengan saham. Okey, sebab baru-baru ni kan saya ada dapat mesej tau dekat dalam Facebook Messenger di Facebook page Nizam Malik ni. Okay, ada yang tanya tentang kelas saham. Okay, saya ada buat kelas saham ke tak? So my team ada respon lah. Okay, kita ada buat kelas saham, Newbie Saham Mastery Online. Biasanya kita akan buat pada hujung minggu, hari Sabtu pada pukul 8.30 pagi sampai 11.30 pagi. Okay, so program tu adalah program untuk newbie. Okay, untuk belajar macam mana nak mulakan langkah dalam saham dekat Bursa Malaysia. Okay, so soalan dia adalah, so kalau lepas habis kelas macam mana, kalau ada soalan nak tanya macam mana kan. So my team jawab, okay, boleh tanya soalan masa saya go live dekat Facebook page Nizam Malik ni. Okay, jadi that's why saya masih lagi aktif untuk buat sesi Facebook live sebab ada terlalu banyak isu dan persoalan yang bermain di fikiran pelabur dan trader saham yang newbie, yang baru nak start dalam saham. Okay, jadi saya masih lagi perlu buat live dan cuba bantu anda yang nak terlibat dalam saham. Okay, alright, so cuba komen sikit dekat ruangan komen. Okay, berapa ramai daripada anda berminat nak jadi pelabur dan trader saham dan ada isu ataupun ada masalah dalam saham ni. Anda tak reti nak buat saham, anda tak reti nak melabur saham, anda tak reti nak pilih kaunter saham, masih lagi struggle nak beli saham dengan yakin. Okay, semua ni adalah isu-isu yang sentiasa bermain di fikiran pelabur dan trader saham, newbie lah especially. Okay, dan anda boleh tulis dekat ruangan komen soalan-soalan anda. Okay, kalau ada kesempatan saya akan cuba jawab sebaik mungkin apa soalan anda. Okay, dan hopefully saya dapat membantu anda lah untuk dapat lebih pencerahan, okay, tentang macam mana nak terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright, so kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh respon dulu dekat ruangan komen di bawah dan bantu saya untuk klik button like dan klik button love. Okay, dan juga klik button share. Okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live kita pada hari ni. Okay, dan hari ni topik saya, okay, sambil-sambil nak menjawab persoalan anda tu, saya nak jawab satu persoalan, okay, yang mana saya ada post sesuatu dekat Facebook page saya pagi ni. Okay, iaitu dalam saham ni kita kena banyak menunggu, sabar untuk menunggu. Okay, jadi ada satu soalan tanya macam mana nak bersabar dalam saham ni kan, macam mana nak sabar menunggu dalam saham, bagi tips sikit. Okay, jadi di kesempatan ni saya nak share dengan anda tentang topik inilah, macam mana kita nak sabar menunggu dalam saham. Okay, dan apa maksud sabar menunggu dalam saham tu. Okay, kita kena faham dulu saham ni kita nak buat macam mana dan barulah kita dapat lakukan saham ni dengan betul, okay, dan dengan seronok, enjoy, okay, sebagai seorang pelabur dan trader saham. Okay, so berapa ramai daripada anda dah ready ni untuk perkongsian saya ni? Cuba komen ready dulu dekat ruangan komen. Okay, dan cuba respon dulu, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah mikrofon saya ni berfungsi dengan baik? Ke saya tengah cakap sorang-sorang ni? Cuba respon dulu. Kan nanti kan saya dah bagi tips power-power kan. Rupa-rupanya saya cakap sorang-sorang, anda tak dengar. Okay, so komen dulu dekat ruangan komen. Okay, komen ramai-ramai. Okay, barulah kita boleh startkan sesi live kita pada hari ini. Okay, alright, saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya. Kita ada Syahril Anwar, kita ada Zahudin Idris, Aring Bubu Othman, Zahudin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Guru, waalaikumsalam warahmatullahi. Norizan Sulaiman, Rizam Ahmad Yapan. Okay, Zahudin terbaik. Okay, right. Sambal hitam rauk Pahang. Okay, right, nama dia. Okay, Abdul Razak, saya berminat tuan. Berminat apa tu?
Berminat apa? Berminat nak melabur saham ke? Berminat nak belajar saham ke? Berminat nak join kelas saham ke? Berminat apa? Berminat sahaja tu tak jelas. Okey, cuba tulis penuh. Okey. Alright. Zahudin Idris sekarang tengah belajar bersabar dalam trend. Okey, terbaik. Okey, bagus. Nur Huda Zulkifli, Irfan Syafiq, Nur Hartini Awang, Jan Rockers. Okey, ready. Okay, Zahudin Idris sangat padu. Wow. Okey, clear Okey, right, terbaik, jelas. Okey, Huzairi Salgiman ons. Okey, tapi sangkut-sangkut, betul ke? Adakah line sangkut-sangkut? Mungkin saya cakap laju sangat. Jadi internet tak selaju saya. Jadi dia macam lagging sikit. Tuan Abdul Rahman, terima kasih Tuan. Okey, Tuan Abdul Rahman, saya buat live video ni khas untuk Tuan. Sebab Tuan tanya saya apa tips nak bersabar dalam saham ni kan. Jadi sesi live hari ni khas untuk Tuan Abdul Rahman yang merupakan top fans di Facebook Nizam Malik page. Okay, yang sentiasa komen, yang sentiasa follow saya dalam live. Okay, jadi of course saya cuba sedaya upaya saya bila saya buat live. Okay, saya akan jawab persoalan-persoalan yang ada dekat ruangan komen. Okay, sebab kadang-kadang saya nak jawab dalam bentuk penulisan ni tak sampai. Kena cakap, explain, dia baru sampai. Okay, jadi that's why kadang-kadang terbatas sikit dekat ruangan komen. Okay, sebab tu juga ada orang kan, dia nak belajar saham, tapi dia nak belajar saham melalui WhatsApp. Macam mana nak belajar saham melalui WhatsApp? WhatsApp ni kan mode of communication. Okay, kalau nak belajar, kita kena belajar menggunakan video training, ataupun kita belajar secara Zoom, ataupun kita jumpa face to face, bolehlah belajar. Okay, takkan nak belajar guna WhatsApp kan? Okay, so ada dia punya cara ataupun proses dalam belajar saham ni especially. Okay, alright, Irfan Syafiq first time dapat join live. Okay, tahniah, berikan tepukan paling gemuruh kepada Tuan Irfan Syafiq kerana first time dapat join live. Sebelum ni tak dapat nak join live saya. Okay, alright, Abdul Razak berminat nak melabur saham Tuan. Okay, bagus. Kalau berminat nak melabur saham, pesanan saya, okay, mulakan dengan dapatkan ilmu asas tentang saham dulu. Okay, so kena kenal dulu apakah itu saham, macam mana nak mulakan langkah dalam saham, apa akaun saham yang kita kena buka. Okay, dan kita kena lalui proses jual beli saham tersebut terlebih dahulu. Okay, so semua benda asas ni saya ada ajarkan dalam program Newbie Saham Mastery Online. Okay, dan program ni kita akan adakan pada 17 Disember 2022, hari Sabtu minggu depan. Sabtu minggu ni saya tak buat kelas, so saya tak ada kelas. Okay, so next program kita yang paling terdekat adalah pada 17 Disember. So buat masa ni dah ramai dah yang register. Saya rasa kalau tak silap saya dah lebih 50 orang dah peserta. Okay, dan kalau anda berminat, anda boleh register. Okay, dan seat adalah terhad. Seat dalam Zoom kita terhad. Okay, jadi kalau anda berminat, anda make sure anda register awal. Okay, dan make sure anda secure your seat. Okay, untuk Newbie Saham Mastery Online. Okay, so insyaAllah lepas Newbie Saham Mastery Online, anda akan dapat pencerahan macam mana nak bermula dalam saham. Dan dari langkah pertama itulah, okay, anda akan nampak peluang-peluang untuk jana pendapatan melalui saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Abdul Razak, belajar dan melabur saham mana yang akan naik? Okay, alright. Nanti insyaAllah, okay, dalam sesi live akan datang, saya akan ajar, saya akan share macam mana kita nak cari kaunter-kaunter saham yang nak bergerak naik. Okay, alright. Irfan Syafiq ada link nak register. Nanti my team akan respon pada siapa-siapa yang berminat, komen berminat untuk Newbie Saham Mastery Online, dan my team akan berikan anda link. Anda boleh terus buat pendaftaran kat situ. Okay, boleh ya. Lepas habis live ni anda boleh buat registration. Okay, right. Abdul Razak, saya dah ada lama CDS dengan Maybank tapi tak bergerak. Okay, right. So dah ada account CDS tapi dah lama tak buat apa-apa. Mungkin sebab tak tahu nak pilih kaunter saham kan. Okay, so account CDS semua orang boleh buka, tapi nak pilih kaunter saham yang betul tu masalahnya. Okay, so that's why kita kena belajar dan kita kena tahu macam mana nak pilih kaunter saham. So don't worry, kalau tak tahu boleh belajar, okay, dan berikan komitmen terbaik anda untuk belajar, dan insya-Allah saya boleh tunjuk ajar anda macam mana anda juga boleh menjadi seorang pelabur dan trader saham yang berjaya. Okay, alright, so kita nak masuk ke topik kita hari ni.
Okay, hari ni kita nak cerita tentang macam mana nak bersabar dalam saham. Okay, so first kali anda kena faham, sabar ni adalah elemen yang sangat-sangat penting sekiranya anda nak jadi seorang pelabur dan trader saham. Okay, so dia adalah elemen penting. Dan masalahnya, sabar ni, dia adalah sesuatu benda yang kita tak boleh belajar. Kita tak boleh belajar, masuk kelas nak belajar sabar, ilmu sabar. Kita tak boleh. Tak boleh. Okay, so sebab tu saya dalam komen dengan Tuan Abdul Rahman, saya cakap ilmu sabar ni, dia tak boleh diajar. Okay, ilmu sabar ni kita kena banyak muhasabah diri kita. Okay, so kita kena tengok diri kita sebelum ni kita handle situation macam mana. Okay, contohlah, ada orang kacau kita, ada orang ganggu kita. Okay, macam mana cara kita respon kepada orang yang mengganggu kita ataupun orang yang annoyed kita, yang buatkan kita rasa rimas. Okay, dia adalah satu elemen kesabaran. Okay, ada orang kalau kena kacau dia terus melenting. Ada orang kalau kena kacau dia relax. Okay, dia sabar, dia boleh tahan. Okay, so kita tengok balik diri kita for the past experience kita dalam kehidupan kita, dalam situasi-situasi yang mencabar dan situasi-situasi yang orang kata menguji kesabaran kita. So adakah kita ni orang yang sabar ataupun tidak? Kita kena tengok balik, okay, situasi-situasi yang kita lalui sebelum ni. Okay, so ada orang dia jenis memang kurang sabar. Okay, dia memang sikit-sikit je dia tak boleh nak sabar. Okay, orang lambat sikit dia marah. Orang slow dia macam annoyed lah. Kalau pergi kat counter kan, orang buat kerja lambat kan, dia jadi macam annoyed. Okay, so itu pun jenis elemen sabar yang kita boleh nilaikan diri kita sendiri. Okay, tetapi dalam pelaburan dan trade saham, kesabaran ni sangat-sangat penting. Dan kesabaran ni menentukan seseorang tu boleh bertahan lama ataupun tidak dalam pasaran saham. Okay, kalau seseorang tu dia tidak ada elemen sabar dalam diri dia, maka dia tidak akan dapat bertahan lama dalam pasaran saham. Dia tidak akan dapat menjana keuntungan yang maksimum dalam pasaran saham. Okay, dan dia akan jadi, trade saham dia akan jadi bercelaru. Okay, dia akan jadi, keputusan yang dia buat tu akan sangat-sangat dipengaruhi emosi. Okay, jadi that's why sebenarnya macam mana kita nak latih diri kita untuk sabar dalam saham. Saya memfokuskan kepada saham. Nombor satu, kita kena ada ilmu saham sebenar. Okay, kita kena buat saham ni dengan cara yang betul. Okay, kita kena ikut foundation yang betul tentang saham. Kita kena ada mindset yang betul, okay, dalam saham ni, dan kita buat saham dengan cara yang betul. So apabila kita buat saham ni dengan cara yang betul, maka barulah kita dapat menambat emosi kita dalam aktiviti trade saham. So ramai orang dia melabur dan trade saham ni dalam keadaan yang beremosi, dalam keadaan tak sabar, sebab dia buat saham tu dengan cara yang salah, dengan mindset, especially mindset yang salah. Okay, so sebab tu dia ada satu formula macam mana kita nak kawal emosi dalam saham ni adalah berpandukan kepada ilmu saham kita. Okay, lagi tinggi ilmu saham kita, lagi rendah emosi kita dalam saham. Dia berkadar songsang. Okay, so kalau ilmu saham kita rendah, emosi kita akan tinggi dalam saham ni. Okay, so sebab tu kalau kita nak jadi pelabur dan trader saham, fokus kita yang pertama bila kita betul-betul decide nak jadi seorang pelabur dan trader saham, kita kena mulakan dengan mencari ilmu terlebih dahulu. Okay, fokus cari ilmu dulu, sebab ilmu ni akan menentukan kita dapat lakukan saham dengan baik ataupun tidak. Ramai orang dalam saham ni dia tak fokus kepada ilmu. Dia fokus kepada nak terus buat saham. Jadi bila terus buat saham, tak ada ilmu, so apa yang terjadi, ilmu tu dekat bawah. Ilmu dekat bawah, ilmu saham bukan ilmu lain, ilmu saham. Specifically tentang ilmu saham. Jadi apa yang terjadi, emosi dia tinggi ke atas. Okay, jadi bila dia buat saham, dia trade saham tanpa ilmu, emosi dia akan mengganggu dia dalam aktiviti trade saham. Sebab tu tak boleh nak bersabar, tak boleh nak buat keputusan dengan betul, tak boleh rasional, okay, panik, risau, takut. Semua ni ada apabila ilmu saham dan mindset saham dekat bawah sini. Okay, sebab itulah ada orang cakap
saham ni tak payah sibuk pergi belajar. Okay, lebih baik guna modal yang ada untuk trade, start trade. Daripada guna duit untuk pergi belajar, baik start trade. Modal tu guna untuk trade. Itu adalah nasihat yang salah. Okay, nasihat yang salah. Okay, sebab duit yang banyak yang kita ada, kalau kita masuk ke pasaran saham, tanpa ilmu yang betul, duit tu boleh hangus, terbakar macam tu sahaja. Okay, tetapi bila kita invest dulu untuk bermula dengan belajar dulu cara yang betul. Okay, buat saham ni dengan cara yang betul dari permulaan, langkah pertama, buat sampai kita faham apa tu saham, sampai kita jelas, sampai kita nampak dengan clarity, okay, kejelasan tentang apa yang kita buat dalam saham. Kita tahu, oh macam mana nak buat duit dalam saham, macam mana nak entry dengan betul, dan kita dah mula dapat result kita dalam saham mungkin 5%, 10% dengan entry yang betul, bukan nasib, bukan sekadar beli nasib harga saham tersebut naik. Kita memang beli dengan perancangan yang betul. Then barulah kita boleh start scale up dan dapatkan keuntungan yang lebih besar dalam saham. Okay, so dia macam ada satu proses untuk kita lalui dalam saham ni. Okay, so that's why siapa-siapa yang dia mengabaikan tentang proses mendapatkan ilmu asas tentang kajian saham, tentang saham, mindset saham yang betul, maka mereka akan merisikokan diri, sangat merisikokan diri dalam dunia saham di Bursa Malaysia ni. Okay, so that's why ilmu nombor satu. Okay, tips saya macam mana kita nak sabar. Okay, dalam pasaran saham kita kena faham dulu saham tu apa dan saham tu macam mana, dan adakah saham tu sesuai dengan kita. So kena jawab 3 persoalan ni terlebih dahulu. Okay, membolehkan kita dapat melakukan saham ni dengan lebih yakin dan sabar. Okay, kita akan faham sabar tu apa. Okay, so kemudian itu yang pertama tentang ilmu saham. Okay, adakah anda masih bersama dengan saya ni? Ada orang ke tak ada orang ni? Macam tak ada orang je. Okay, sambil-sambil saya live, sambil saya cakap ni, views makan kurang ni. Okay, right. So macam tak ada orang yang berminat ni. Sedangkan topik sabar ni topik elemen paling penting dalam sebagai seorang pelabur dan trader saham. Tapi macam itulah, bila kita cerita tentang sabar, tentang mindset, orang malas nak dengar. Orang tak nak dengar cerita-cerita mindset. Sebab orang just nak tahu macam mana nak buat duit dalam saham. Orang cuma nak tahu macam mana nak beli saham yang bergerak naik. Nak belajar pasal sabar, belajar pasal mindset, orang malas nak belajar. Jadi jangan pelik kalau anda masih lagi trade saham dalam keadaan beremosi, dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan yang gundah gulana, sebab anda tak fokus kepada benda yang penting dalam saham, ilmu tentang mindset saham yang sebenar. Betul tak? Siti Fatimah ada tuan tengah sabar mendengar. Okey, sabar mendengar Okey, alright. Sabar, minta mohon bersabar semua, mohon bertenang. Okey. Alright. Okey, jadi begitulah dia, okay, dalam saham ni. Okay, saya percaya, saya a strong believer of saham ni kita kena buat dengan cara yang betul. Okay, kalau kita pergi sibuk nak shortcut dalam saham, kita nak merempit, kita nak fast track, kita nak intraday, kita nak BTST, kita nak merempit dalam saham, itulah yang menyebabkan ramai orang tergolek dalam pasaran saham. Objektif saya dalam saham, bila saya buat kelas, bila saya train orang, saya nak pastikan dia buat saham dengan betul dari awal, okay, yang membolehkan dia go through the ups and down dalam saham dan membolehkan dia bertahan lama dalam pasaran saham. Kita tak nak orang yang masuk ke pasaran saham awal-awal semangat, okay, semangat macam gunung berapi, tetapi lepas lepas sekali rugi, okay, 2 kali rugi terus hilang dari pasaran. Okay, kita tak nak macam tu. Kita nak orang yang konsisten, orang yang akan go through the ups and down, okay, dan kita akan, dia sebenarnya macam ni tau. Saya just nak share dengan anda sedikit lah. Sebenarnya kita mula-mula belajar ni kita kena faham asas terlebih dahulu. Bila asas kita strong, bila foundation kita kukuh, okay, maka kita akan buat saham ni dengan cara yang betul, dan sampai satu level kita akan faham hakikat sebenar macam mana buat duit dalam saham. Okay, masa mula-mula kita belajar saham, kita akan rasa takut bila tengok saham turun dan naik, bila pasaran saham bearish, pasaran saham merah. Tapi bila kita buat saham dengan betul, apabila kita dah go through the ups and down yang banyak dalam saham, kita membina pengalaman dan kefahaman,
dalam saham ni kan, sebenarnya the ups and down dalam pasaran saham tu sebenarnya mendatangkan banyak peluang. Okay, bila pasaran saham jatuh, bila pasaran saham naik, ada peluang-peluang yang kita boleh rembat untuk jana pendapatan melalui saham. Okay, so that's why benda-benda macam tu saya tak boleh nak ajar, sebab anda kena buat saham ni dengan betul terlebih dahulu. Dia akan membawa anda ke satu level kefahaman anda sendiri tentang macam mana buat duit dalam saham. Okay? So sebab itulah bila masuk kelas saham, jangan expect anda akan terus pandai hebat macam orang yang dah pro dalam saham. Okay? Dalam saham ni kita kena just buat dulu dengan betul, sehinggalah sampai satu masa kita akan jumpa kuncinya macam mana nak berjaya dalam saham. Okay? So based on pengalaman saya sendirilah, saya pun bermula dengan modal yang rendah. Saya bermula first kali bila saya start terlibat dalam saham. Okay, kalau saya boleh share dengan anda, saya bermula dengan modal RM1,000 sahaja. Ini adalah pada tahun 2014 ketika saya buka akaun CDS dengan Maybank Investment Bank di Johor Jaya, Johor Bahru. Okay, masa tu saya tanya remiser saya, berapa modal ni nak terlibat dalam saham? Okay, dan remiser dealer saya Maybank pada waktu tu cakap tak kisah, berapa pun boleh, RM1,000 pun boleh, RM500 pun boleh. Dan masa tu saya terkejut sebab saya ingatkan kena ada RM20,000, RM30,000 dulu dalam saham ni, kena ada modal macam tu baru boleh terlibat dalam saham. Tapi bila saya jumpa dengan dealer dan dia kata tak kisah, okay, modal ni masing-masing, ikut kemampuan masing-masing. Okay, ada orang start dengan RM1,000, ada orang start dengan RM2,000. So boleh je. Okay, so sebenarnya tak ada minimum kena ada modal berapa banyak besar untuk terlibat dalam saham. So masa tu kan, masa first time saya buka akaun CDS, dan baru saya tahu yang sebenarnya kita boleh bermula dengan modal yang rendah dalam saham, RM1,000. Okay, dan kita mula dengan RM1,000 tu untuk faham dulu macam mana nak buat saham. Okay, proses jual beli saham, macam mana kita transfer duit, macam mana kita withdraw duit, macam mana kita tekan button buy, macam mana kita tekan button sell. Kita nak fahamkan dulu proses tu, bagi clear water. Okay? Dan kemudian bila kita dah faham jelas, dan baru kita go to the next step untuk mahirkan kajian saham. Macam mana kita boleh buat keputusan kita sendiri, okay, dalam urusan jual beli saham ni. Okay, dan itulah dia benda yang saya lalui. Okay, dan sekarang ni saya dah 8 tahun terlibat dalam dunia saham. Okay, dan saya dah lalui banyak situasi pasaran saham bullish, pasaran saham bearish, pasaran saham sideways. Okay, dan saya dah tengok dah saham-saham jatuh, saham-saham naik. Okay, saya dah tengok dah profit dalam saham ni, profit 3 angka, profit 4 angka, 5 angka, 6 angka. Okay, so semua ni adalah benda yang possible dalam saham. Okay, cuma ramai orang dia masih lagi belum nampak benda ni. Okay, so that's why dalam sesi live ni saya berkongsikan pengalaman saya, okay, macam mana saya buat, okay, dan macam mana saya dah bantu ribuan orang newbie untuk terlibat dalam saham ni. Okay, sebab saya banyak buat kelas sejak beberapa tahun yang lepas ni, okay, secara online dan secara offline. Okay, dan saya dapati sesiapa sahaja boleh berjaya buat duit dalam saham sekiranya mereka lakukan saham ni dengan betul. Okay, sebab tu saya ulang banyak kali, saham ni kena buat dengan cara yang betul. Okay, dan inilah permulaannya. Okay, so kita punya revolusi dalam saham kita, di mana kita nak start mencari siapakah orang yang betul-betul serius nak berjaya dalam saham, dibimbing dari kosong sampailah boleh buat income yang signifikan dalam saham. Boleh buat profit 4 angka, boleh profit 5 angka, dan sentiasa boleh buat profit from time to time. Okay? Jadi benda ni adalah perkara yang saya perjuangkan dekat dalam Saham Mastery dan Wealth Academy Sdn Bhd. Kita nak mencari anda yang betul-betul serius nak jadikan saham ni sebagai sumber pendapatan anda. Okay? Dan saya nak share dengan anda sikit lagi tentang kelebihan saham ni kan. Okay, di mana kalau kita compare saham dengan berniaga, okay, saham dengan berniaga ni dia lebih kurang sama, which is saham dengan berniaga ni dia bukan macam kerja makan gaji. Kalau kerja makan gaji kita dapat duit gaji tiap-tiap bulan. Tapi dalam saham dengan berniaga,
kita tak dapat gaji tiap-tiap bulan. Okay, gaji kita ataupun income kita bergantung kepada jualan kita kalau kita buat bisnes, dan trade saham kita. Kalau kita beli dan jual saham, kita dapat profit, kita akan dapat income daripada trade saham tersebut. Dan berniaga ni boleh rugi dan trade saham pun boleh rugi. Jadi dia ada sedikit persamaan dekat situ. So kalau kita nak compare, itu antara persamaan berniaga dengan bersaham. Tetapi bezanya berbeza. Okay, kalau berniaga, kita kena jual barang, kita kena pergi mungkin buka kedai nak jual barang, ataupun kita kena pergi ke jalanan untuk jual barang. Okay, ataupun kita kena buat digital marketing, kita kena buat video, kita kena kita kena buat pengiklanan dekat Facebook, dekat TikTok. Okay, kita kena buat kadang-kadang benda-benda yang silly lah, benda-benda yang bodoh kita kena buat dekat internet untuk tarik perhatian orang, untuk beli barang kita. Okay, so benda-benda macam ni adalah dunia bisnes. Okay, untuk menarik perhatian orang, nak jual barang ke orang. Okay, jadi benda tu adalah benda yang mencabar. Bukan semua orang mampu berniaga. Bukan semua orang sesuai untuk berniaga. Okay, dan ramai orang yang mencuba untuk berniaga, tapi akhirnya mereka mendapati yang berniaga tak sesuai dengan diri mereka, sebab mereka tak boleh nak menjual, tak boleh nak tahan rejection, tak boleh nak handle complain kalau customer tak puas hati dengan produk, betul tak? Okay, jadi ini adalah isu yang dihadapi oleh orang yang berniaga. Dan berniaga ni pula dia ada trend. Okay, ada masa produk tu mendapat permintaan, dan ada masa produk yang sama tu dah hilang permintaan. Jadi dia kena cari pula produk lain nak kena jual, nak bagi laku balik, betul tak? Jadi banyak cabaran dan dugaan dalam dunia bisnes. Okay, dan bukan semua orang sesuai untuk berbisnes untuk jangka masa yang panjang. Dan bisnes ni saya pernah dengar, dia adalah satu marathon. Dia bukan sprint race, dia adalah marathon. Jadi kalau orang tu dia tak boleh buat perniagaan dalam tempoh jangka masa yang panjang, dia akan sangkut di mana-mana. Okay, so that's why perniagaan bukan mudah. Dan perniagaan pula kita kena banyak tanggungjawab. Kalau kita ada staff, kita kena bayar gaji staff, betul? Okay, kita kena bayar LHDN, kena bayar cukai, kena bayar zakat, kita kena bayar per keso, SOKSO, SIP dan sebagainya. Betul tak? Siapa-siapa yang buat bisnes memang akan tahu kos untuk menjalankan perniagaan memang sangat-sangat tinggi, especially kat Malaysia. Kena bayar SST. Okay, kalau anda tak tahu SST ni kan, dia adalah kita kena bayar 6% daripada total jualan kita. Okay, so kalau kita buat jualan RM10,000, 6% dah kena tolak untuk SST. Bukan kira ada untung ke rugi. Jualan terus tolak 6%. Okay, untuk bayar kepada SST setiap 2 bulan. Okay, jadi memang sangat-sangat mencabar. Bayangkan kita susah-susah jual barang dan kita kena bagi 6% kepada custom untuk SST. So, itulah tanggungjawab dan juga resminya perniagaan. Siapa yang buat bisnes, siapa yang memang handle bisnes, memang tahu bisnes sangat mencabar. Dia interesting, dia best bagi orang yang sesuai, memang darah berniaga, memang minat berniaga. So, teruskan kalau berminat berniaga. Tapi anda kena buat berniaga ni dengan cara yang betul lah. Buat cara salah pun tak jadi juga. Okay, so bisnes ada cabaran dia yang sangat-sangat menduga. Okay, tetapi dalam pelaburan saham, okay, kalau kita boleh compare, kenapa saya suka pelaburan saham? Sebab kita boleh jana pendapatan semudah di hujung jari. Kita ada smartphone, okay. Bayangkan ni smartphone, ni remote control, aircon. Kita ada smartphone. Okay, kita boleh tekan-tekan kat skrin smartphone kita, tekan button buy, tekan button sell, dan kita boleh jana income dekat hujung jari. Tanpa kita perlu keluar rumah, tanpa kita perlu jumpa sesiapa, tanpa perlu kita jual barang, tanpa perlu kita handle rejection, tanpa perlu kita simpan barang yang tak terjual. Okay, barang yang kita stok yang kita beli, kita tak risau dia expired. Okay, so semua ni benda-benda yang menarik tentang pelaburan saham. Okay, of course pelaburan saham boleh rugi, ada masa kita mengalami kerugian. Bisnes pun ada masa rugi. Okay, bukannya bisnes tak rugi, bisnes ada masa rugi,
Okay, ada masa untung. Sama je, dia macam perniagaan, okay, ada masa untung, masa rugi. Biasalah tu. Okay, so jangan kita kata, oh saham ni tak bagus sebab boleh rugi. Rugi tu perkara biasa. Okay, kalau anda tak boleh handle rugi atau anda tak boleh terima rugi, anda sebenarnya ada mindset kerja makan gaji. Orang yang kerja makan gaji, dia memang mindset macam tu. Dia fikir tiap-tiap bulan dia mesti dapat gaji. Dia tak boleh rugi. Kalau gaji dia sepatutnya dapat RM2,000, tiba-tiba gaji dia dapat RM1,500 je, dia akan mengamuk, marah. Mana gaji lagi RM500? Itu mindset pekerja makan gaji. Okay, dan saya cakap macam tu sebab dulu saya pun kerja juga. Dulu pun saya kerja makan gaji. Okay, jadi saya nak transition daripada mindset kerja makan gaji kepada mindset bisnes dan mindset pelaburan saham. Dia memang mengambil masa untuk saya faham apa yang betul dalam bisnes, dalam saham. Sehinggalah saya dapat satu conclusion di mana saham ni dia memang ada untung rugi. Dia memang untung rugi tu part of the game. Anda kena terima. Saya cakap benda ni penting ni. Kalau anda nak jadi pelabur dan trader saham, anda kena terima yang saham ni memang ada masa kita untung, ada masa kita rugi. Dan kita kena embrace kedua-duanya. Kita tak boleh cakap nak fikir untung je, tak fikir rugi. Rugi kena fikir juga. Memang ada masanya kita mengalami kerugian dalam saham. Dan kita kena terima. Kalau you tak boleh terima, boleh rugi dalam saham, itu yang menyebabkan anda struggle dalam saham. Anda pusing-pusing kat tempat yang sama, anda tak boleh nak buat dengan baik. Anda akan berada dalam situasi anda takut, anda risau dan sebagainya. Okay, so that's why mindset. Kalau anda ada mindset kerja makan gaji, tak boleh rugi, anda kena betulkan benda ni. Anda kena improve dari segi mindset. Kena terima resmi saham ni macam mana. Gitu, okay. Jadi bila anda terima resmi saham ni macam mana, maka barulah anda akan ada kesabaran. Sebenarnya, saya masih lagi bercakap tentang topik sabar ni. Macam mana kita nak ada kesabaran dalam saham dengan kita mempunyai mindset yang betul tentang saham ni. Okay, kalau tak ada mindset yang betul, macam mana anda nak sabar dalam saham? Okay, faham ke faham ni? Berbuih mulut saya cerita pasal benda ni. Okay, alright? Komen sikit, cuba komen sikit. Faham ke faham? Kalau faham, komen faham. Okey, saya nak baca sikit komen. Siti Fatimah ada tuan. Tengah sabar mendengar. Okey, Zahudin betul tu. Okey, Din JB fokus. Okey, right. Din JB dah tergolek RM10K, alright. Zahudin Idris, alhamdulillah syukur saya dah bertahan dari tahun 2021 sehingga kini. Zahudin Idris, peluang dan pengalaman, betul tu. Okey. Nak baca komen anda. Okey, alright. Siti Fatimah, semalam saya dah kurang sabar bila asyik salah je cari permulaan uptrend. Saya masih belum pandai gunakan teknik Z. Lepas dengar live ni, jap saya jadi sabar semula. Okey, alright. Terbaik. Okey, alright. So, kena cari setup permulaan uptrend ni, anda kena mahirkan indikator dulu. Anda kena make sure moving average anda baca dengan betul. Bollinger Bands baca dengan betul. MACD Super Buy Signal tu kena baca dengan betul. So kalau nak tahu cara baca yang betul, refer back kepada video training saya dalam Premier Saham Mastery 2.0. Dengar banyak kali dan tengok chart. Lepas tu jawab, ini signal apa? Ini signal Super Buy Signal ke? Ini signal Golden Cross ke? Dead Cross ke? Anda kena mahir benda tu. Dan dari situlah anda akan boleh cari setup permulaan uptrend dengan lebih lancar, okay? Alright. Okay, Siti Baizura, betul tuan. Biasa pun ada struggle. Business pun ada struggle dia, betul Okay, faham. Ramai faham ni, bagus. Latifah Faizah, dalam saham kena ada sabar, betul? Fazli Othman, faham bos. Rozaidi Syarif, cara nak kontrol emosi. Okay, faham ya? Okay, right. Okay, alright. So, berapa ramai daripada anda ni masih lagi newbie, zero knowledge, tak pernah beli saham dan berminat nak ceburkan diri dalam dunia saham? Ada tak? Siapa-siapa di kalangan anda yang masih lagi newbie dan baru nak mulakan langkah dalam saham dan anda nak mulakan saham dengan cara yang betul? Okay, ada tak kat sini? Kalau ada, saya nak invite anda untuk sertai kelas saya, Newbie Saham Mastery Online, yang akan diadakan pada 17 Disember ni secara online. Anda boleh menonton di keselesaan rumah anda.
Okay, yang penting anda ada internet. Okay, ada internet. Kalau boleh anda tonton menggunakan laptop. Okay, so buat persediaan untuk attend that session. Dia adalah sesi live Zoom bersama dengan saya. Okay, dan saya akan explain kepada anda apa yang anda kena faham untuk bermula dalam saham. Saya akan berikan formula-formula untuk anda jelas. Okay, anda nampak roadmap anda dalam saham ni. Okay, so insyaAllah kalau anda betul-betul serius, okay, kita akan jumpa dalam Newbie Saham Mastery Online. Okay, dan kita akan belajar macam mana nak mulakan langkah dalam saham dan selesaikan apakah isu dan masalah yang anda sedang hadapi dalam memulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, so siapa yang komen berminat, okay, sebentar lagi my team Cik Madiha akan respon kepada anda dan berikan anda link untuk anda daftar. Okay, dan anda terus buat pendaftaran. Okay, dan make sure anda secure seat anda. Sebab seat adalah terhad. Okay, kita nak open kepada 100 orang yang pertama sahaja. Okay, so siapa-siapa yang lambat, okay, anda kena join session yang akan datang. Okay, so siapa yang cepat, anda akan dapat secure seat anda dalam Zoom kita nanti. Okay, alright. Dan kepada anda yang dah terlibat dalam saham, anda dah join Newbie Saham Mastery Online saya, dan anda nak go to the next level. Okay, anda nak tahu macam mana nak buat kajian saham, macam mana nak pilih kaunter saham. Okay, langkah seterus anda adalah untuk Premier Saham Mastery 2.0. Kita ada program online course yang anda boleh tonton video training saya. Okay, saya tunjuk step by step macam mana anda buat kajian saham. Okay, tapi anda hanya boleh join Premier Saham Mastery 2.0 ni kalau anda dah ready, kalau anda dah faham macam mana nak mulakan langkah dalam saham, tapi anda start untuk pilih kaunter saham. So, kita sediakan Premier Saham Mastery 2.0 untuk anda, okay, untuk anda go to the next level. Okay, alright. So kalau anda berminat, anda komen je berminat. Okay, nanti my team Cik Madiha akan respon dan PM anda. Okay, dan make sure anda respon secepat mungkin juga. Okay, alright. So saya rasa itu je makluman saya. Okay, untuk anda semua. Okay, Latifah Faizah PSM 2.0 memang best. Okay, terbaik. Terima kasih feedback. Okay, alright. So saya rasa itu je perkongsian saya pada tengah hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menonton secara live. Siapa yang tonton secara ulang tayang pun terima kasih. Okay, siapa yang klik button share, berbanyak-banyak terima kasih. Okay, dan saya harap apa yang saya kongsikan ni, okay, bukan satu cakap kosong tetapi satu pengalaman yang saya kongsikan yang dapat membantu anda untuk mulakan langkah jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So kekal positif, sentiasa bersedia merembat peluang baru yang ada dalam pasaran saham. Okay, dan saya doakan anda berjaya jana pendapatan melalui saham. Okay, dan ingat pesanan saya, jangan buat saham kalau tak ada ilmunya. Jangan buat saham kalau anda belum belajar cara yang betul. Okay, dan make sure anda melabur dan trade saham dengan cara yang betul. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih. Okay, sekali lagi saya panggilan kepada anda, komen berminat kalau anda nak join mana-mana program kami. Okay, dan komen sekarang dan my team akan respon kepada anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM. You are the next millionaire. Take care dan bye-bye.